Bar graf. Oh lah, kenapa lah dia bagi senang ni? Apa ni? Nombor 1 A 5. Sinilah. A 5 kan. Excuse me. So saya ambil macam ni. Kejap Aduh. Okey. Dapat Dapat. Okey, ni senang je ni. 2 markah. Okey, type of variation. Apa type of variation? Jenis variasi dia apa? Ambil kau. Meningkat ke menurun? Bukan ni. Ni type of variation ni. Kita panggil macam ni. Bahasa Inggeris saya tahu, bahasa Melayu apa? Bahasa Inggeris kita panggil discontinuous variation. Bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu. Variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar. So dia variasi tak selanjar. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan 3 pula. Ethanol oxygen, something like we do ester lah. Okey, soalan 3 Raja 2 menunjukkan pembakaran etanol. Etanol ni ada alkohol tau. Dia boleh buat alkohol, not ada alkohol, dia boleh buat alkohol. So, state the colour of the flame. Nyatakan warna nyalaan. Apa warna nyalaan dia guys? Ada etanol tu. Apa warna nyalaan dia? Yep, biru. Ya, bagus. Biru. Warna nyalaan dia biru sebenarnya. Luminous flame kita panggil. Kita ada luminous and non-luminous flame. Dia warna biru. Okey, yang kedua. Lengkapkan persamaan perkataan yang menunjukkan pembakaran etanol. Etanol campur oksigen jadi apa? Ini jadi apa? Dia jadi karbon dioksida. Okey, dioksida, lepas tu dia campur dengan karbon dioksida, dia campur dengan etanol, karbon dioksida dia campur dengan water, air. Karbon dioksida dia akan campur dengan air. So bila kita campur etanol plus oksigen, dia akan jadi karbon dioksida plus water. Okay. So adakah etanol satu bahan api yang baik? Itu saya nak tanya. Ya ataupun tidak?
Kenapa kita kena guna ethanol? Kenapa kamu katakan ethanol? Adakah ethanol ni baik ataupun tidak? Apa jawapan kamu? Baik ataupun tidak ethanol ni? Ethanol ni bagi saya apa? Baik ke tak? Seorang pun tak tahu ethanol ni. Tak pastilah. Tak pasti ke? Sebaik kamu jawab tak pasti. Yang lain semua diam. Tunggu je siapa nak jawab. Okey, ethanol ni ya. Sebab apa saya kata ya? Sebab ethanol ni dia tak produce soot. Soot bahasa Melayu ni dia tak, orang kata jelaga bahasa Melayu dia. Soot ni jelaga macam warna hitam tu kan. Sebab ethanol ni satu dia menghasilkan tenaga haba dan juga dia tidak menghasilkan soot ataupun jelaga. Okey. So kerana ethanol dia menghasilkan haba dan tidak menghasilkan soot jelaga. Okay. Dia tidak menghasilkan soot. Okay. So soot ni kalau kita pakai carbon, yes of course dia ada soot. Carbon dia ada soot. Okay. Jelaga macam warna hitam tu dia ada kalau carbon. Arang batu kalau kamu bakar kan dia ada carbon kan. Tapi kalau ethanol tak ada. Okay. Okay. D pula. Namakan proses di mana ethanol bertindak balas dengan satu asid organik. Apa tu? Apa tu? Ethanol dia bergabung dengan organic acid. Apa tu? Ester? Apa tu? Esterification. Pengesteran. Dah lupa tu. Okay. Pengesteran, esterification. Okay, esterification. Ester. Saya nak tanya sedikit pasal ester ni sebab saya pernah ajar. Bagi saya contoh satu ester natural. Apa tu? Satu ester yang natural. Apa tu? Namakan satu ester yang semula jadi. Boleh sesiapa jawab soalan ni? Akan keluar kan? Baru tahu. Tahu? Tak tahu juga. Dah lupa ni. Saya pernah ajar juga ni. Saya ingat lagi saya ajar. Kalau ada ethanol, mesti ada berkaitan dengan ester. Sebab dia bila bertindak dengan organic acid, dia akan produce ester. Sebab ethanol ni dia ada alkohol. Tak tahu natural ester apa? Tak tahu. Natural ester ni adalah rose fragrant ataupun green apple fragrant, apple fragrant, honeydew fragrant. Fragrant ni apa? Bau kan? Bau sebelum jadi. Kalau kamu potong buah apple, kamu boleh bau kan buah apple tu. That's we call as a natural fragrant. Kita tak campurkan apa-apa pun. Naturally comes from fruit. Itu kita panggil fragrant. Sebab ester ni kita buat perfume. Perfume is an artificial. Sebab perfume ni bukan natural. Perfume ni artificial. So sebab tu kalau kamu nak cari natural ester, you should find from the fruits. Sebab fruits ni dia ada bau yang wangi. Ataupun kalau kek kamu tambah essence vanilla kan. Essence vanilla tu dia memberi bau vanilla kan. So dia akan beri bau vanilla.
And so that we call as ester. Okay, but vanilla is I think from flower. Dia ambil daripada dia pokok vanilla. So it's come from flowers. So the flower is a natural ester, but the essence is not natural. It is artificial because it's already processed. So we can't say it is natural. So yang natural ni benda yang memang ada dekat situ. Kamu ambil anggur kan, the grapes fragrant, the grape essence, and essence yang kamu taruh dekat kek tu, itu dah proses. Tapi kalau ambil daripada nature, strawberry punya bau tu kan, strawberry punya bau is a natural ester. Okay, yang kamu simpan dalam kereta pewangi strawberry tu, dia dah diproses. Itu we call as one kind of esterification, one kind of ester. Esterification is a process. Okay, jadi term science ni kamu kena lebih specify. Macam mana nak ingat macam saya ni, senang saja. Kamu kena ulang benda ni 2-3 kali setiap hari. Bukan setiap hari, macam kamu cuba fahamkan benda ni. Bila kamu fahamkan, memang kamu boleh ingat bila-bila, sampai bila-bila. Kamu tanya saya lepas 10 tahun akan datang pun, cikgu bagi tahu saya apa natural ester, saya boleh bagi lagi lebih banyak jawapan daripada apa yang saya bagi sekarang. Kenapa? Sebab saya faham konsep. Okay, kamu pun sama seperti situ juga. Okay, saya nak test sikit lagi. Boleh bagi tahu saya tak apa contoh inertia? Contoh kesan inertia tu kan, apa, what kita katakan apa proses yang, bukan proses, apa kaedah inertia yang kita boleh dapat, apa perlakuan inertia. Tahu tak apa maksud inertia tu? Tak. Tahu inertia ni apa? Tak tahu Tak tahu. Kakak exam tahun depan Itu tahu bahaya ni inertia tak tahu ni. Inertia ni kan hari tu saya dah ajar sebelum cuti ke. Saya rasa inertia yang second last saya ajar inertia. Tendency of an object. Untuk bahasa Inggeris dia tendency of an object lah to remain at constant or moving in a constant velocity unless it is subjected to an external forces. Bermaksud benda yang bergerak dalam kelajuan yang sama. Sebagai contoh botol chili sauce tu kan. Botol chili sauce tu, sauce chili tu dia kalau boleh dia nak ada dekat dalam botol, jadi tak nak keluar pun. Tapi kita push benda tu sebagai keluar. Because that's one kind of inertia yang kamu boleh bagi tahu lah. Okay, soalan-soalan yang saya cakap sekarang ni semua adalah kertas 2. Okay, memang akan keluar punya. Nanti saya akan tunjuk. Okay, tak apa. Takut nanti lambat pula. Soalan 3 dah settle, kita pergi kepada soalan 4. Okay, saya kalau boleh buka, saya punya target bukan nak habis bincang kertas 2 Saya nak tunjuk cara soalan kertas 2 saja. Okay, dan at the end of the class ni kamu decide sama ada kamu nak keep on buat kertas pasir ke ataupun kamu nak keep on ulang kaji balik daripada form 4. Ikut kamu. Apa keputusan kamu cakap lepas the end of this class lah. Dalam end of this class kamu kata, cikgu just bincang saja soalan-soalan pasir. So kita boleh belajar daripada sana. Okay, saya akan bagi lepas ni, saya akan bagi soalan pasir je. Tapi kalau kamu suruh saya pergi balik form 4, okay lah, saya akan pergi balik form 4, ikut kepada kamu lah. Okay, because I know that your SPM is on next year. So kamu ada masih ada lagi masa, ikut kamu. Okay, so kita pergi pada soalan nombor 4. Soalan nombor 4 adalah berkaitan dengan mirror kan. So Raja 3 menunjukkan susunan radas untuk menentukan panjang fokus suatu kanta cembung. So we got as convex lens kan. So convex lens. So ni ada screen, ini dia ada distant object, ini ada lens. Apa benda dibuat ni? Okay. So di sini dia nak the screen dialihkan. Okay, screen dialihkan. Screen dialihkan sehingga satu image tajam terbentuk pada screen itu. Maksudnya dia adjust lens tu lah supaya dia boleh capture the light, absorb the light and focus to the image. So panjang fokus diukur, eksperimen diulang menggunakan kanta berlainan ketebalan. Okay. So bila dia nipis 20, bila dia sederhana kita tak tahu, dan bila dia thick
Okay, jadi 12. So obviously X tu mesti lebih kurang daripada 20 dan mesti tinggi daripada 12 lah. So kamu nak letak berapa ikut kamu. So state the hypothesis. Sekarang ni bagi tahu apa hipotesis dia. Apa hipotesis dia? Tolong seorang bagi tahu saya apa hipotesis dia. Semakin tebal, semakin bertambah ketebalan kanta, semakin panjang fokus cm. Apa tu semakin tebal? Semakin bertambah ketebalan kanta. Semakin tambah ketebalan kanta. Okey, lepas tu? Lepas tu semakin bertambah panjang fokus cm. Ya, bagus. Pandai kamu ambil ya. Saya pun tengah fikir mana kamu ambil. So semakin bertambah. Okey, semakin tambah ketebalan, semakin makin kurang panjang dia. Kamu letak ni satu markah. Bagus. Okey. Okey, yang B pula. Sekarang B pula. So berdasarkan darjah 3. Terangkan maksud panjang focal length bagi kanta cubung. So maksudnya apa meaning focal length? Focal length ni distance antara siapa? Distance antara focal point dengan apa? Distance antara focal point iaitu F dengan objek. Dengan objek, bagus. Okay. Dia distance antara focal point dengan objek. Kalau kita letak O je, betul? O tu apa kamu nak maksud? O tu apa tu? Objek lah. Apa ni? Tak, kamu kena specify lah objek. Tapi kalau pusat objek lah. Ya, objek. Dia antara objek sebab kan dekat sini focal length ni dekat sini actually. This is the focal length. Ni F. So antara focal point, okay, sebab point dia antara focal point dengan ini dah tak boleh dah sebab ini dia dah masuk pada image dah. So kamu kena tahu dekat mana focal point dia, distance antara objek dengan focal point. So focal point dia, so kamu yang tengah-tengah tu adalah dia punya focal length. So itu kamu letak dekat sini lah. Okay, dan seterusnya dekat sini. Yang ini state the variable. Variable is very important. Soalan darjah 6 ni bang. Soalan darjah 6. Tolonglah. Soalan darjah 6 ni. Tolong buat betul ni. Apa jawapan dia? Ketebalan kanta. Apa kak? Ketebalan kanta. Jenis ketebalan kanta. Manipulated variable. Ya, ketebalan kanta. Okay, responding dia? Panjang fokus. Ya, bagus. Panjang focal length dan dia punya, dia tak ada constant Okay, dia tak ada constant variable. Okay, ini saya rasa kamu dah boleh jawab, dah senang saya tengok. Bagus. Maksudnya ramai faham. Tu bagus lah tu. Okay, maksudnya kalau kamu boleh faham, senang. Itu saya lebih suka mengajar macam ni. Okay, so kamu dah faham. Maksudnya manipulated variable adalah thickness dia. Semakin tinggi, semakin, so apa yang bergerak balas adalah dia punya focal length. So dah ada dah. Dan last kali, possible value of X. Berikan satu nilai. Yang ni saya dah beritahu dah tadi. Apa kamu nak letak? X ni ikut kamu. Kamu nak letak apa kat sini? X. What value you want to put here? 21. Okay. Boleh 21? Dan Boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh saya main-main je letak. Oh, nak letak. Ini saya saja-saja tulis, mana boleh. Tebal pun 12. Nipis pun 20. Sederhana tiba-tiba 21. Apa benda? Berapa nak letak sini? 15. Berapa? Okey. Sekarang ni kamu letak range Kamu nak letak 13 sampai 19 ikut kamu. Tapi 19 tak logik sangat lah. Kini tengah-tengah Tengah-tengah lah. 19 ni tak logik sangat.
Sebab tengoklah kalau 19, takkan pula tik dah jadi 12 pula. Ke tengah-tengah lah. Nak letak, kalau kamu nak letak tengah-tengah, actually this one kamu nak letak 15 boleh, 16 boleh, 14 pun boleh lah, 14 pun boleh lah. Okay, nak letak genap boleh, nak letak ganjil boleh, ikut kamu lah, tak kisah. Tapi janganlah letak 12 salah. Letak 12 dengan 20 salah. Okay, very simple. I dah agak dah mesti disuruh predict X ni. Tadi saya tak tengok soalan pun D ni, tapi saya dah tahu dah mesti dia akan suruh predict X ni. Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan session. Oh, kamu 4 soalan je 4 soalan. Tapi kalau dah tahu jawapan senang ke. Tengok dia tak susahkan kamu tau. Kamu nampak je macam susah. Tengok soalan pertama ditolong kamu. Soalan pertama ditolong kamu. Soalan kedua pun ditolong kamu. Saya memang tak expect dia suruh lukis graf ni. Tengok soalan kedua pun ditolong kamu juga. Dia tak bagi susah, dia bagi senang. Saya ingat dia nak cari, dia nak letak pasal dominan dengan recessive tapi tak letak pun macam tu. Dia nak cari pasal bila dia jadi apa kita panggil, what call that, AB, dia nak cari dia recessive dengan dominan dan apa yang produk dia nak tu. Saya ingat dia nak film macam tu. Dia nak check chromosome level tapi tak ada pun. Dia just suruh lukis graf tu. Bayangkan soalan kamu. 3 pun, 3 ni okey lah, kita boleh katakan lah 3 ni boleh lah susah sikit. So in case kalau kamu tak tahu pasal esterification memang tak boleh jawab. Kamu tak tahu pasal ethanol apa yang end product ni kamu tak boleh jawab juga. Boleh lah 3 ni soalan susah sikit. Tapi soalan nombor 4 ni nampak je macam gambar dia macam seram. Tapi bila kita tengok balik apa ditanya tak susah mana pun. Okay, kita pergi pada section B. Kamu je batch yang saya sempat bincang section B ni. Okay, section B ni lebih kepada soalan tough sikit. Bila masuk section B ni dah masuk soalan tough sikit ni. Okay, yang ni pasal reproductive system actually. Okay, bila sini kita ada sperm and ovum. So, yang penting kamu kena tahu dia punya sedikit, dia dah masuk kepada biology. So, one of the interesting subject jugalah biology ni. Kalau kamu baca, biology ni satu je. Kalau kamu tak baca, tak hafal, memang tak boleh jawab. Kau pusing lah macam mana pun. Salah juga. Okay. Dia tak boleh jawab. Kalau kamu tak baca, tak boleh jawab. Okay, so soalan pertama apa dia? State chromosome in ovum. Ambil kau. Nyatakan kromosom dalam ovum tu. 22 tambah? 22 tambah apa? XY. Bagus. Siapa jawab? Cuba tak jawab Y. 22 tambah XY. Okay. So 22 plus XY. Okay. Satu markah. Tak tahu? Salah. So what is the gender of the baby after fertilization? Apa gender dia? Apa gender dia? Male. Laki. Okay, male. Oh, sorry, bahasa Melayu. Okay, sorry. Lelaki. Okay, lelaki. Kenapa? XY. Yes, bagus. Bukan sebab XX. XY. XY ni laki. Tengok dominan dia adalah X. So lelaki. Okay. Sebab dia lelaki X. Kalau dia Y, baru dia perempuan. Okay. Okay. State the type of mutation. Apa benda ni? Mutation. Mutation yang ni kromosom berlebihan ni. Apa mutation dia? What type of mutation this guys? Syndrome. Apa sindrom ni? Memang saya tahu sindrom. Apa sindrom dia? Dia ada dua sindrom. Satu Down syndrome, satu Turner syndrome. Apa benda sindrom dia? Ataupun phenotype syndrome. Tadi ada Syndrome Down.
Apa bang? Syndrome Down. Tak yang kakak tu cakap apa tu? Syndrome Down. Ya, Down syndrome. Saya nak tahu, nak tanya, kenapa kamu kata Down syndrome? Mesti dia tanya Down syndrome ni. Ini bukan Down syndrome ni. Apa kecacatan bayi ini? Oh ya, betul. So, apa kecacatan dia? Macam leher pendek, mata sepet. Leher pendek, mata macam tu disorder dia. Okay, so kamu boleh letak sini Down syndrome, syndrome Down kan bahasa Melayu kan? Betul. Letak sini syndrome Down. Okay, tulis sini yang malas nak tulis sini. Okay, syndrome Down. Lepas tu yang dia punya kecacatan dia mata sepet. Lagi apa kak? Pencet fizikal. Tak dengar ke apa? Pencet fizikal dan mental. Cat fizikal dan mental. Ayat betul dia macam ni. Kerencatan. Leher dia pendek. Kejap. Sekejap. I nak tengok balik. Yang tadi ni. Sekejap. I tak tengok betul-betul ni. This one not XY tau sebab bila dia fuse. Sekejap. Kalau kamu kata XY. Sekejap Contoh ni X kan. XY dia campur dengan. Baik saya tengok balik ni. Jadi saya campur dengan XY here. At the end, kamu akan didapat macam ni tau. XXY. Bila dapat XXY, ni dah jadi kromosom berlebihan. So ini pun dah jadi sindrom. This is not false. So, saya tengok. So, saya rasa macam pelik je kan. Okay. Chromosome in ovum. Kamu tak boleh kata XY, salah. So you must put this one. X juga. Okay. So bila dia fuse, sebab dekat sini dia kata tengok diagram shows sperm and ovum. The chromosome in sperm are 22X. Dekat sperm 22X. And dekat ovum ni, dia bukan Y. Okay, dia bukan XY. Sebab kalau dia fuse, dia jadi lain. Dia jadi dah kromosom berlebihan, tak boleh. So we must put 22 plus X juga. Okay, 22 plus X juga. So akan dapat jantina perempuan lah. Jantina, ya bagus. Jantina dia akan dapat perempuan. So dia akan dapat XX sebab X mewakili perempuan, bukan lelaki. Tu saya pelik tadi saya tengok tu. Jantina perempuan sebab dia jadi XX. Dia tak jadi XY. XY baru lelaki. Okay. Dia akan jadi XX juga. So here dia akan jadi, saya tukar sini. Here dia tak lain. Sebaik saya check betul. So dekat sini dia akan jadi the gender of the fertilizations, dia akan menjadi dia akan menjadi 22. Dia tak jadi 22, sorry. 22 tambah 44. 44 tambah kalau perempuan. Okey, kalau perempuan, apa dia punya kromosom dia? X. 22 XX perempuan. Kalau XY baru lelaki. Dia tak kromosom, ingat dia tak boleh single. Dia tak ada istilah single. Kalau istilah single mana boleh? Tak boleh. Kamu punya kromosom mesti XX ataupun XY. Kalau XXY, okey tengok nampak dia ada beza ni. Kalau XXY, ini kita panggil kinocleve. Kinocleve bermaksud tahu apa maksud kinocleve tak guys? Siapa-siapa sini tahu tak apa maksud kinocleve? Tak tahu. Laki dia mempunyai ciri perempuan. Bagus bang.
Dia memang lelaki tapi dia punya ciri perempuan. Itu bukan dia, kamu tak boleh salahkan dia. Ada yang suka ejek macam tu kan, tak boleh. Sebab itu adalah dia punya naturally dia punya body punya hormone changes. We must accept it. Okay, sebab kromosom dia dah jadi XXY. So XXY ni kamu tak boleh mempersalahkan mereka. Memang kamu tak boleh salahkan sebab diorang punya kromosom changes. We can't do anything. We must face. Okay. Sebab tu jangan ejek lah. So yang ni XXY kita boleh tahu dia memang lelaki sebab kenapa kita tahu dia lelaki sebab dia punya kromosom Y kat sini kita boleh nampak di sini kromosom dia Y. But the character is remain as female. Perempuan juga. Dia remain perempuan tapi hormon part dia semua lelaki. Okay. So yang ini dekat sini dia akan jadi 44 plus XX bermaksud dia lelaki. Dan dia tak boleh kamu tak boleh kata 22 salah sebab 22 ni dia single. 22 dia lelaki, 22 perempuan, 22 cantum baru jadi 44. Okay? Okay. Dia suruh terangkan, explain your answer. Okay, kenapa kamu nak explain? Apa kamu nak explain dekat sini? Gender dia girl. Dah, tak explain pun. Okay, yang C pula. Yang C ni, saya tengok dekat sini dia, yang saya tengok ni dia memang Down syndrome. Bahasa Melayu dia nak letak apa? Syndrome Down. Syndrome Down. Ini memang dah betul dah kita bincang tadi. Syndrome Down. Okay. Kenapa? Apa disorder bayi tu mungkin ada tu? Macam physical. Tak, yang jap. Lebih kromosom. Tak, yang ini. Sekarang ni kita tersilap baca soalan ni. Yang ini, what is the disorder of the baby? Down syndrome. Ini Down syndrome kan? Tapi yang atas ni, set type of mutation. Mutation ni bukan Down syndrome. Mutation ni kita boleh katakan, yang ini kita panggil mutation dalam bahasa English. Saya beritahu bahasa English dia. We call as chromosome mutation. Dalam bahasa Melayu dia apa? Mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom, ya. Mutasi kromosom. Bahasa Melayu dia mutasi kromosom, chromosome mutation. So dia punya disorder dia adalah Down syndrome sebab dia berlebihan. Berkurang, sorry. Okay, Turner syndrome is a genetic disorder. Okay, sindrom Turner adalah sejenis penyakit yang genetik yang disebabkan oleh mutasi. Tandakan maklumat yang betul bagi sindrom. Okay. Turner syndrome ni apa masalah dia, guys? Dia tak ada ciri perempuan. Mempunyai kromosom seks apa? Yang pertama sekali yang ini salah. XXY ni salah. Ini Klinefelter salah. So sama ada lelaki ataupun perempuan. Turner syndrome ni masalah kepada perempuan. So yang mana? XO. Yes, XO. Okay. Okay. Kita tengok soalan nombor 6. Okay, last kita bincang soalan nombor 6. Saya rasa tak susah sangat lah. Nombor 6. Okay, nombor 6. Sebab saya suka sangat bincang benda ni daripada form 2 I think. Suka ni, dia ada gland dia kan. PQ, thyroid gland, R tu apa, dekat kidney tu. Lepas tu dekat S tu ada apa, T tu testosterone. So, A tu, huruf yang manakah mewakili kelenjar induk? Master gland yang mana? Ni senang ni. Mana? Which one? Master gland. Tak tahu Sudah. Ni lah. P. Okay. Okay, yang B pula. Namakan hormon yang dirembeskan oleh R dan nyatakan fungsinya. Mana R ni? Mana R? Oh, this one is adrenaline. Adrenaline. So adrenaline dia merembeskan secrete apa? Adrenaline dia secrete apa? Dia adrenaline ni dia akan kita katakan dia akan bertindak pantas bila kita mengalami waktu cemas. Sebab tu bila kita kena kejar anjing, kita pun tak sangka benda tu kita tak boleh lepas, tiba-tiba kita boleh lepas. Because apa? Kita dapat multiple time energy kita. Kita punya tenaga dia bertambah menjadi 2 kali ganda
apabila adrenaline kita rush. Yang kita tak boleh control. We cannot control. Sebab tu kalau kita nak try control pun bila anjing datang dekat, kita tahu benda tu dia tu tak gigit. Tapi walaupun dia tak gigit pun bila dia datang dekat untuk nak main dengan kita pun kita lari juga. Sebab apa? We cannot control adrenaline rush. Okay, that's why, that's the explanation. Bahasa Inggeris ni saya senang. Bagi bahasa Melayu saya sangkut. Sekejap saya cuba. Adrenaline, okay, hormon, saya kata hormon adrenaline lah. Hormon adrenaline. Saya kata hormon adrenaline. Hormon adrenaline itu sebab hormon adrenaline sebab satu dia akan membuat lelaki itu berlari dengan pantas apabila dikejar anjing. Jadi apabila dikejar oleh anjing lah.